Assalamualaikum, selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal ataupun masuk kelas lah. Yang penting masuk kelas tetap. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang tak boleh mengelakkan ketika pandemik COVID, cikgu faham tau. Tapi perlu sampaikan kepada guru tingkatan anda lah, bagi tahu kawan-kawan yang tak masuk kelas, 4 orang itu, cikgu pun akan keluarkan senarai kehadiran minggu ini juga. Jadi bagi tahu mereka lah, cikgu pun tak nak memberikan panggil apa tekanan ya, tak nak memberikan tekanan ke stres kepada mereka yang menghadapi masalah untuk internet ke belajar dalam talian. Okey. Hari ini kita akan sambung semula, kejap je, benda yang sama je berkenaan dengan jantung. Okey. Jadi pada kelas minggu lepas, kita telah berhenti pada apa sekali lagi, bagaimanakah jantung berdenyut sendiri. Kita pun sebenarnya dah tamat. Okey, dah tamat ya. Maksudnya tamat di mana untuk jantung, kita juga sebut bahawa denyutan jantung berbunyi, bukan denyutan, kata sebenarnya degupan jantung berbunyi loop-dub. Okey, setiap kali dia berbunyi, kalau kita tekan jari kita pada jantung, kita memang akan rasa dia memang berdegup. Tapi setiap degup itu berbunyi loop-dub, ada 2 bunyi di situ. Jika ya ke? Itu adalah benda yang paling asas kamu perlu terima dan kamu sendiri perlu perhatikan. Okey, kalau kamu rasa ada benda yang tak betul di sini, kamu rasa bukan, cikgu bunyi saya lain dia bunyi lain, A ke, bunyi A ke, semua itu ikut kamu semua, tetapi kita sekarang secara fakta sains dan diterima oleh semua orang, loop dan dub, kamu perlu terangkan loop dan dub itu bunyi dari mana. Okay, semua dari pemerhatian kita. Jadi itu nanti cikgu akan sentuh semula, iaitu loop dan dub rujuk kepada injak tutup. Injak tutup, bunyi yang dihasilkan atas injak anda tutup, injak di dalam jantung. Okey, secara am kamu ada 4 injak. Kamu ada 4 injak, cikgu akan sentuh semula ya. Jadi kalau kamu tengok balik pada muka 180, buku teks anda, okey, cikgu perlu sentuh ya pada sebelah kiri. 180 sebelah kiri, perentak jantung, okey, yang bernama Medtronic Micra ialah perentak jantung buatan terkecil di dunia. Saiznya lebih kurang saiz sebiji vitamin yang dimasukkan ke dalam jantung tanpa pembedahan. Perentak jantung, gariskan ini, cikgu perlukan anda gariskan ni. Okey, perentak jantung buatan ini, gariskan. Perentak jantung buatan menghantar caj kecil elektrik. Caj elektrik kecil untuk merangsang denyutan jantung. Untuk merangsang denyutan jantung. Okey, English kita panggil sebenarnya artificial pacemaker. Artificial pacemaker. Okey, perentak jantung buatan. Cikgu, apa dia ini sebenarnya? Okey, kalau anda tengok pada gambar raja muka surat 180, kaitkan dengan muka surat 181 ya. Kita telah belajar pada kelas sebelum ini bahawa jantung, kalau anda boleh tengok skrin ataupun tengok buku teks pun sama je, sebab cikgu benda yang cikgu nak sebut benda yang sama. Okey, murid-murid, sekali lagi, kalau ini jantung, kamu perlu faham bahawa semua jantung berdegup sendiri. Okey, berdenyut sendiri pun boleh. Okey, jadi di manakah dia bermula? Okey, bermula dia punya denyutan. Kalau kita ada vena cava, okey, cikgu ulang dia memang bermula dengan vena cava. Cikgu, kenapa saya nak tahu vena cava? Sebab vena cava ialah salur darah yang menghantar darah tidak teroksigen, okey? Atau darah terdioksigen, tak ada oksigen, masuk ke dalam jantung. Di situlah mulanya segala panggil apa itu? Impuls. Okey, cikgu, apa itu impuls? Murid-murid, kalau kamu belajar bab akan datang, 2 bab lagi, sabar, kamu akan sampai kepada satu bahagian di mana kamu akan belajar koordinasi dan gerak balas.
koordinasi dan gerak balas. Di situ kamu akan sentuh sel saraf yang kamu akan namakan dia sebagai neuron. Sama je benda tu. Sel saraf sama dengan neuron sama. Nama dia pendek je, neuron. Di situ kamu akan belajar impuls dengan lebih mendalam. Cikgu, saya masih tak boleh faham impuls. Saya faham. Mulai sampai sini mesti akan tertanya apa itu impuls. Cikgu boleh bagikan kamu satu analogi yang senang lah. Analogi sekali lagi ya. Kalau murid-murid sentuh api. Kalau murid punya tangan, ambil tengok pada skrin kamu, tangan, bayangkan tangan sentuh pada api. Tangan sentuh pada api. Kamu akan rasa panas. Betul ke tak? Boleh boleh tanya macam tu tak? Kai, kalau kamu sentuh pada api, rasa panas ke tak? Panas. Panas kan? Soalan cikgu senang je. Api itu yang pergi ke otak ke tidak? Zheng Xiang. Api itu yang pergi otak ke tidak? Lim Zheng Xiang. Zheng Xiang, buat apa tu Zheng Xiang? Okey, tak apa. Cikgu tanya lagi seorang je. Cikgu nak juga sedikit respon juga ya. Alia. Alia Syafiah. Ya. Kalau cikgu sentuh api, kepala kita ataupun cikgu akan rasa panas kan. Memang kita sentuh api memang panas. Isu dia, ada ke tak api itu yang pergi ke otak kamu? Pergi ke otak. Allah. Ya Allah. Kalau kamu kata api pergi ke otak, otak kamu dah terbakar. Kamu dah mati dah. Meninggal dah tu. Jadi, sekali lagi cikgu tanya, kalau kamu sentuh api, kamu rasa panas, ada ke tidak api itu masuk ke otak? Ada ke tidak, Alia? Tak. Tak kan? Bagus. Jadi, antara tangan kamu pegang api, kamu pegang, sampai ke otak itu, sebenarnya ialah apa yang pergi ke otak? Jawapan dia. Siapa nak cuba jawab? Ataupun cikgu tanya direct juga hari ini. Hari ini, rasanya apa yang pergi ke otak itu? Information. Information. Jawapan dia sebenarnya impulse. Electrical impulse ataupun impulse elektrik. Impulse elektrik. Okey? Cikgu ulang. Itulah dia impulse. Impulse itu ibarat macam kata hari ini tadi kata information ataupun maklumat. Maklumat api yang kamu sentuh itu akan ditukar menjadi elektrik, bergerak melalui saraf neuron. Ini yang kamu akan belajar nanti. Melalui saraf neuron pergi ke otak. Apa kaitan dengan jantung? Jantung kita pun sama. Okey? Yang merah itu ialah jantung. Kita pun tahu bahawa jantung ini dibuat daripada apa? Kebanyakannya ialah otot kardiak. Otot jantung. Jadi otot jantung ni dia perlu isyarat, dia perlu arahan untuk dia mengecut dan mengendur. Jadi sekali lagi dengan pendek kata, dari mananya electric impulse ataupun macam hari ini saya kata information. Okey? Untuk sampaikan kepada setiap sel otot itu untuk dia mengecut. Bermula dengan nodus sinoatrial. Sekali lagi. Nodus sinoatrial. NA ya. Ini yang paling penting bermula. Jadi apabila darah masuk dari vena cava pergi ke atrium kanan, nodus sinoatrial ini akan menghasilkan elektrik. Cikgu, elektrik apa itu? Impuls lah. Dan anda di sini akan ditanya. Cikgu ulangkan sekali lagi, mungkin anda terlepas dengar juga sekali lagi. Otot kardiak kamu ada kerja tambahan ya. Perlu terangkan dia punya bentuk. Kalau ini adalah otot rangka biasa dengar otot rangka ya. Otot kita ada 3, otot rangka, otot licin, otot kardiak. Berbeza dengan otot rangka adalah otot kardiak ini dia ada jambatan ya. Okey. Dia ada jambatan. Okey. Intercalated disc, okey, ataupun cakra silang ataupun cakra interkala. Cikgu nanti akan cuba carikan dia istilah balik semula. Ada jambatan antara otot tersebut. Sebabnya untuk menyenangkan cikgu guna warna biru ya, menandakan bahawa ada isyarat ataupun maklumat yang bergerak antara satu sama lain
supaya masing-masing terima isyarat untuk mengecut. Jadi noda sinoatria ini adalah perentak. Kalau anda ikut baca buku tadi, cikgu dah sebut perentak jantung yang pertama. Paling penting untuk menghasilkan impuls elektrik bergerak ke seluruh jantung. Tak ada noda sinoatrium yang sihat, kamu tak boleh nak jantung kamu tak boleh nak berdegup ya. Tak boleh nak berdegup dengan normal. Jadi kenapa dia boleh sendiri mengepam darah? Sebabnya darah masuk, noda sinoatria dirangsang untuk menghasilkan impuls. Penting sangat. Kalau tanpa noda sinoatrium SA nodus ini, maka jantung kamu tak ada isyarat untuk terima pada otot kardiak, maka dia tak boleh nak berdenyut. Jadi lepas noda sinoatrium, impuls dihasilkan, bergerak lepas itu pergi mana? Paling penting di sini cikgu gunakan warna kuning juga. Antara sebelum dia sampai yang destinasi seterusnya. Ya, adalah dia. Dia pun akan pergi ke seluruh atrium. Atrium rang yang pertama itu menyebabkan otot kardiak di situ mengecut secara serentak. Tapi apabila dia sampai ke tengah-tengah itu, isyarat itu pun dah mula jadi lemah ataupun impuls jadi lemah. Jadi dia perlu lagi yang kedua. Yang tempat kedua untuk janakan impuls itu, kita pun namakan dia sebagai nodus AV, atrioventricular node. Atrioventricular node ataupun nodus atrioventricular. Jadi di sini dia akan janakan lagi impuls yang lebih kuat, hantar ke bawah. Lepas itu dari bawah dia hantar lagi. Cikgu, kenapa kamu guna biru tak guna kuning pula sekarang? Sebab pergerakan di sini dibantu oleh laluan yang khas. Laluan yang khas. Di mana nama yang pertama, siapa ingat nama yang pertama ini panggil apa? Yang lalu dari nodus AV turun itu, kita panggil apa? Siapa nak sebut? Kalau anda lupa dah, cikgu perlu sebut benda ini sekali lagi. Kalau anda tengok pada di sini, dia lalu di sini yang kuning. Nampak? Dia laluan yang khas. Lepas noda atrioventricle, dinamakan berkas His. Berkas His. Bundle of His. Lepas itu ke bawah, baru dia pergi ke sebelah kiri dan kanan secara serentak juga dan menyebar dengan lebih pantas melalui pekinjeh fiber ya. Apa pakai pekinjeh fiber dalam BM sekarang kalau anda tengok di sini, gentian pekinjeh sama je. Dari sini anda sekali nampak laluan biru itu lebih kepada laluan apa dia? Hari ini kita cakap information. Cikgu lebih suka kamu kalau gunakan istilah apa dia? No Adila ada? Adila. Apa yang cikgu sebut itu laluan itu? Laluan untuk apa? Apakah nama information itu bergerak di dalam jantung ni? Impulse elektrik. Impulse elektrik. Bagus. Impulse nama dia. Impulse. Kamu akan belajar lebih mendalam pada masa akan datang. Jadi sekarang cikgu dah jelaskan sekali lagi ya. Maksudnya di sinilah jantung anda mendapat isyarat untuk otot kardiak, tisu kardiak semua. Di sini ada berjuta-juta otot. Bukannya senang ya kalau kamu sekarang fikir bahawa kita nak setiap otot, 1 juta otot andai katalah, macam 1 juta kepala orang bergerak, mengecut pada masa yang sama. Mengecut pada masa yang sama. Mengendur pun pada masa yang sama. Jadi, apa lagi yang kamu perlu belajar dan tidak ada dalam buku ini? Cikgu nak perkenalkan 2 istilah di sini yang tak ada dalam buku. Kamu boleh tulis dalam buku teks kamu sekarang, conteng je lah. Antara dia adalah, 2 istilah di sini. Kamu boleh tulis kat muka surat 181 diastole dan sistole. Diastole dan sistole.
Cikgu, macam pernah dengar saja. Kalau kamu pernah guna mesin tekanan darah. Mesin tekanan darah. Cikgu, apa dia tu? Wait lah. Boleh tengok pada skrin. Ya, macam ni. Kamu akan nampak dua nilai di sini lah. Satu diastole, satu systole. Okey, yang diastole itu kurang sikit, systole itu nilai tinggi sikit. Yang bawah itu ialah kadar nadi, tak ada kaitan. Dia tiga, biasa dua nilai pertama yang kamu akan tengok yang 100 lebih dan satu bawah 100 lah bawah. Dia biasa 80 ke 90 untuk orang yang sihat. Jadi apa itu diastole dan systole? Okey, ini ada istilah yang kita guna untuk jantung khususnya. Kalau anda tengok gambar raja 1 pergi ke 2. 1 dan 2. Kamu akan nampak, jika tengok skrin buka skrin, kejap je. Kamu akan nampak bahawa dua-dua atrium atas ni, dua-dua atrium atas itu mengecut. Juga itu dah minta kamu highlight lah, atrium mengecut. Kalau ruang itu disebabkan otot mengecut, tengok pada skrin maksud dia, otot itu mengecut menyebabkan ruang itu mengecil. Sebab untuk pumpkan darah ke dalam ruang yang akan datang, yang akan masuk iaitu ventricle, darah akan masuk ke ventricle. Jadi proses ruang itu mengecil untuk tekankan darah ke ruang yang seterusnya, itu panggil systole. Jadi atrium mengalami systole. Atrium mengalami systole. Ventricle sebab darah masuk maka ruang dia itu otot mengendur. Otot untuk ventricle masa itu mengendur. Jadi darah itu pun masuk. Ventricle itu tengah mengalami diastole. Diastole. Jadi apabila ventricle dah terima darah yang cukup banyak, impuls pun mula sampai ke melalui bekas his, okey, pergi ke gentian pekinjih, dan sekarang ventricle pula sama-sama kiri dan kanan akan mengecut. Otot di ventricle akan mengecut menyebabkan ruang ventricle itu menjadi kecil, pumpkan darah ke dalam aorta dan ke dalam vena pulmonary. Jadi apabila ventricle itu mengecut dan pump darah keluar, ventricle itu yang mengalami diastole. Kamu akan nampak ke tak? Kalau kamu tengok gambar raja di sini, tengok gambar raja sebelah kanan, ventricle ini besar, ventricle sebelah yang pukul 9 sebelah kiri itu menjadi kecil. Menjadi kecil. Itu panggil systole ventricle, ventricular systole. Jadi istilah itu perlu berujuk kepada tempat dia, atrium ataupun ventricle. Kalau atrium mengecut menjadi kecil, pump darah ke ventricle, kita sebut atrium mengalami proses systole. Okey? Systole atrium. Manakala kalau ventricle yang terima darah menjadi besar, mengendur otot dia, mengendur, kita panggil ventricle diastole. Dan apabila ventricle mengecut, pumpkan darah keluar, mengecut, pumpkan darah keluar, maka kita panggil dia sebagai ventricle systole, bukan diastole, systole. Tadi diastole, sekarang jadi systole. Ventricle atrium akan kembali semula mengendur untuk isikan darah dari vena cava dan juga arteri pulmonary masuk. Jadi atrium itu mengalami diastole. Jadi proses diastole systole dia sering berganti sering berganti. Dan berlaku systole, balik kembali semula diastole, buat semula systole, kembali semula diastole. Benda ini adalah istilah yang guna untuk jantung lah. Anda perlu faham. Okey? Jadi, Jeku, ya ke? Ada elektrik pada jantung ke? Jadi, impuls elektrik pada jantung boleh dikesan, okey, dengan meletakkan elektrod pada kulit. Elektrokardiogram merupakan rekod aktiviti elektrik yang mencetuskan setiap denyutan jantung. Yang biasa kamu tengok cerita, mesin itu keluarkan satu benda macam ni. Tit. Tit. Okey. Dan kalau benda itu tiba-tiba jadi garis macam ni, maksudnya orang itu meninggal. ECG lah, short form dia, electrocardiogram, dia ECG short form dia. Memang short form dia satu je, ECG. Okey, ECG diagram. Okey, jadi siapa soalan untuk jantung ni? Siapa soalan? Malia, boleh faham tak? Walaupun lewat sikit je, boleh ikut kan Malia?
Boleh. Boleh ya? Okey. Cihang? Boleh. Boleh ya. Bunyi macam tengah makan ke tengah terbaring itu, tak apa. Jadi, itu untuk jantung. Kembali semula kepada sistem peredaran darah. Satu bahagian lagi yang cikgu tak sentuh iaitu salur darah. Salur darah. Jadi sebelum cikgu pergi ke muka surat yang 178, pergi ke 179 terus dulu. 179. Okey. Cikgu, saya perlu melukis benda ini ke? Kalau ikut cikgu, ya. Kalau kamu kat sekolah, cikgu dah suruh kamu lukis dah. Dan salin supaya anda ingat. Cikgu, kamu tak suruh saya buat nota pun. Dengar ya. Dengar ya. Dengar baik-baik ya. Kalau ikut cikgu, kalau ikut saya nak kamu salin satu buku ni je. Salin je. Kalau kamu kata kamu tak nak salin, bagi saya sebab bahawa kamu tak salin pun anda faham. Kalau macam itu, okey. Kalau kamu jenis yang baca dan dengar ikut kelas pun tak faham, tinggal satu cara saja sekarang. Buat nota. Okey, tuliskan apa yang penting. Seperti yang cikgu cakap, jantung, minggu lepas cikgu dah suruh kamu lukis, sepatutnya dah ada gambar itu dalam nota kamu. Okey, manakala sel-sel darah pun cikgu dah bagi tahu, cikgu sel darah pun perlu lukis ke? Murid-murid, sel darah itu dah menjadi soalan yang cukup biasa dalam SPM. Dia bagi gambar raja sel. Okey, namakan sel darah ini. Namakan sel darah ini. Kalau kamu tak mampu ataupun tak yakin nak bezakan sel darah yang ada, sel darah merah ke platelet itu biasalah. Dan manakala sel darah putih yang menjadi cabaran tahun ini, banyak juga. Kalau kamu tak yakin nak bezakan, jadi bilakan lagi kamu nak buat nota? Bila lagi? Nak tunggu gagal biologi baru nak buat nota ke? Itu yang soalan cikgu. Okey? Jadi cikgu dah cakap sel itu perlu tahu bentuk dan terangkan dia lagi kenapa bentuk dia macam tu. Okey? Itu satu isu juga. Dan sekarang untuk salur darah. Cikgu perlu lukis ke? Okey? Perlu lukis ke keratan rentas ini? Jawapan dia sebenarnya ya. Kenapa? Kenapa perlu lukis? Sebabnya kita dah faham bahawa arteri, okey, ialah salur darah. Dari tingkatan 2, 3 itu kita dah belajar. Arteri ialah salur darah yang membawa darah beroksigen. Okey, kapilari yang kecil, okey, hanya muat untuk satu sel saja yang lalu. Okey, manakala vena membawa darah yang tidak beroksigen. Soalan dia adalah, apa beza mereka? Jadi apa beza mereka? Selain daripada warna dia, arteri kita biasanya guna merah, vena kita gunakan ungu. Biru lah. Jadi sekarang, kamu perlu tahu bahawa arteri itu berfungsi untuk pam darah ke seluruh badan. Pam darah ke seluruh badan. Maka dia memerlukan pengecutan yang ataupun kita panggil tekanan yang lebih tinggi. Tekanan yang lebih tinggi. Jadi kita faham bahawa salur darah dibuat daripada 3 lapisan, kecuali kapilari satu je. Tapi salur darah ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama di dalam. Murid-murid boleh buka skrin kamu sekarang kan, cikgu pun tak nak buang masa. Okey? Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, cikgu dah lukiskan arteri sekarang kan. Murid-murid, arteri ini adalah ruang di mana salur darah itu menghantar sel. Kalau anda tak boleh faham, bayangkan ini adalah satu silinder. Tengok pada skrin silinder. Tengah-tengah ini ada ruang kosong. Ya, betul lah tu. Jadi ruang kosong ini yang hantarkan darah. Namun dia bukan satu lapisan yang tebal macam ni je. Okey, di sini untuk salur darah ada 3 lapisan. Jadi mula dengan dulu, tengah-tengah yang kosong membenarkan darah itu bergerak. Jadi apakah nama ruang kosong ini? Nama dia pentingnya untuk anda sebut lumen. Sangat penting. Sangat penting.
Kalau murid-murid semua telah belajar bahagian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia bab 8. Sememangnya kamu akan menyentuh bahagian di mana? Kalau kita makan makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi ataupun kolesterol yang tinggi. Dan kalau kita makan dengan banyak makanan yang kandungan apa? Lemak atau kolesterol yang tinggi. Apa yang akan berlaku? Boleh tak cikgu tanya sekali, kenapa kita nak sebut human itu Boleh cikgu tanya Jun Lim tak? Tan Jun Lim. Jun Lim? Ada tak Jun Lim? Ada. Okey, Zhen Xiang dan Jun Lim dah respon ni, tak apa-apa. Ada ke? Ya Jun Lim, kalau kita makan makanan lipid yang tinggi, lemak ke kolesterol tinggi, apa akan berlaku? Ya, siapa nak jawab? Ada di sini siapa yang akan jawab? Ada belajar istilah ini tak? Ni baca pada chat box, cikgu dah tulis kat situ, apa dia tu? Satu English atau BM je lah. Pernah belajar istilah ini tak? Julim, are you there? Tak. Tak pernah? Okey, kalau tak pernah, cikgu perlu sebut sekarang. Okey, murid-murid. Jadi, kalau kita makan makanan yang lemak banyak, biasanya murid yang tak belajar bayar dia akan jawab, okey cikgu, saya faham. Dia akan dapat sakit jantung, dapat stroke. Okey, itu jawapan betul. Tapi kenapa boleh dapat sakit jantung, dapat stroke? Di sinilah jawapan dia untuk pengangkutan untuk melengkapkan bahagian yang hilang ataupun tidak faham ketika itu. Kalau anda faham, tengok dalam gambar raja, lumen ini rujuk kepada bahagian ini lumen. Ruang kosong di dalam salur darah ini, di mana darah dia bergerak. Lumen. Apabila kita makan makanan lipid yang tinggi, lipid ataupun kolesterol paling penting, kolesterol akan mula mengenap. Okey? Mengenap pada salur darah salah. Pada salur darah salah. Perlu sebut pada dinding lumen. Maksud dia sekarang, kalau ini adalah salur darah, maka kalau kamu makan banyak lemak atau kolesterol ataupun lemak itu akan mula mengenap. Mengenap pada dinding lumen. Kalau kamu jawab pada salur darah ada 3 bahagian. Kamu sebut yang kat luar ke, A ke, dengan dinding ke, ataupun pada lumen, C. Jadi kamu perlu sebut tempat dia dengan betul pada lumen. Dinding, okey, pada lumen, salur darah. Dinding lumen salur darah. Jadi apa yang akan berlaku di sini? Okey, yang biru ini kita panggil pembentukan plak. Pembentukan plak. English P-L-A-Q-U-E, plak. Jadi plak ini akan menyebabkan dinding lumen menjadi kecil. Hari ini, setuju tak hari ini? Dinding lumen menjadi kecil. Ataupun diameter dinding lumen. Setuju ke tidak? Setuju. Jadi kalau diameter dinding lumen menjadi kecil, Cihang, apa berlaku pada tekanan hidrostatik darah? Statik darah. Apa berlaku pada tekanan hidrostatik darah? Akan menjadi kecil ke besar ataupun tinggi ke kecil? Tinggi. Tinggi, good. Tekanan darah tinggi, salah itu penyakit. Jadi sekarang tekanan hidrostatik darah menjadi tinggi. Jadi inilah akan menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun kita panggil hipertensi. Nanti kita akan sebut perkataan ini. Hipertensi. Jadi kalau kita makan banyak makanan yang mempunyai banyak
lemak, sepatutnya kamu dah belajar istilah atherosclerosis, diperkenalkan masa itu. Ataupun bawa ke bab ini baru perkenalkan pun betul juga. Ikut cara cikgu masing-masing lah. Jadi, bayangkan kalaulah sumbat ini, ialah darah sumbat lah ini dalam bahasa kasar. Bayangkan kalau dia berlaku pada salur darah, tengok ya dalam gambar raja yang di jantung yang cantik ini. Ini adalah aorta. Aorta akan menghantar darah yang penuh makanan dan oksigen ke jantung melalui arteri coronary. Arteri coronary. Murid-murid, bayangkan kalau arteri coronary ini, bahasa kasar dia menjadi sumbat. Menjadi sumbat. Ataupun sekali lagi istilah yang betul kamu sekarang perlu sebut diameter lumen. Arteri coronary mengecil. Disebabkan apa? Pembentukan plak. Pembentukan plak yang disebabkan oleh lipid ataupun kolesterol lekat pada dinding lumen. Ada 3 poin kat sini ya. Diameter menjadi kecil. Okey, diameter menjadi kecil. 1. 2. Okey, 2. Kenapa diameter kecil itu? Disebabkan pembentukan plak. Itu poin kedua. Ketiga, balik lagi awal. Kenapa plak itu bentuk? Disebabkan kolesterol lekat pada dinding lumen. Cikgu istilahkan dinding lumen lah, guna dinding lumen. Dia bukan dinding salur darah, salah, dinding lumen. Maksud dalam. Kita tak nak cakap dinding. Okey? Dinding itu lain cerita. Okey? Jadi sekarang lumen itu ada kolesterol yang lekat pada dia menyebabkan pembentukan plak, menjadikan diameter dia kecil. Bayangkan arteri coronary ini menjadi sumbat ataupun diameter kecil sangat. Apa akan berlaku? Ini yang akan membawa orang yang ada sumbat pada arteri coronary ini menjadi sakit jantung. Sakit jantung. Nanti kamu akan belajar istilah dia myocardial infarction lah. Okey? Myocardial infarksi. Itu untuk PM. Sakit jantung. Jadi orang itu akan sebab tak ada oksigen, tak cukup makanan untuk jantung, jantung sakit. Itu dia sakit jantung. Angina pectoris. Sakit itu angina pectoris. Kalau nak kata sakit jantung yang disebabkan oleh arteri sumbat, tak cukup makanan dan juga oksigen, jantung mula mati, itu pula lain. Itu panggil sakit jantung ya. Myocardial infarksi. Okey? Siapa ada soalan? Boleh faham ke tak? Kamu sepatutnya sedar tau. Kalau makan makanan lemak yang tinggi menyebabkan stroke dan sakit jantung. Sakit jantung cikgu dah terangkan kalaulah sumbat pada salur darah yang hantar makanan ke jantung. Arteri coronary nama dia. Boleh faham ke tak Kai? Boleh. Boleh ya. Faham macam bangun tidur je juga. Okey, tak apa. Nanti kalau tak faham nak dengar balik, dengarlah. Okey? Sebab sekarang dah zaman teknologi ya. Cikgu tak paksakan kamu buka skrin kamera pun, tapi yang pastinya kamu boleh tonton semula. Jadi tak ada lagi maksud cikgu saya tak sempat salin nota ya. Tak ada istilah macam tu dah. Jadi nak ke tak nak kamu salin, dengar dan tulis semula je. Jadi stroke itu apa pula? Bayangkan kalau salur darah ini ialah salur darah yang hantar makanan oksigen di otak. Cikgu lukis pada skrin lah. Buka skrin kamu sekarang je sementara je. Bayangkan ini adalah otak. Kamu tengok dari atas. Ini otak. Buka peparu . Ini adalah otak. Yang kita tengok dari atas ke bawah. Bayangkan bahawa ada salur darah. Okey, yang hantar makanan ke otak. Jadi adalah, bayangkan sumbat. Dia sumbat dan letup. Kenapa boleh letup? Sebab tekanan hidrostatik darah yang tinggi. Okey, banyak darah yang masuk ke otak masa itu. Mungkin kamu tengah marah. Masa itu kamu tengah ada benda yang sumbat ke otak, kamu tak sedar. Jadi letup. Itu yang katanya ada darah beku pada otak. Ada darah beku pada otak sebab salur darah dia letup. Pecah
darah dia keluar. Jadi membentuk pembekuan darah. Jadi orang itu mengalami stroke namanya, stroke. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Malia. Malia boleh faham? Malia? Malia ke Alia Syafiyah? Boleh faham tak? Alia Syafiyah? Boleh. Okey, cikgu sambung sekarang lagi. Sambung dulu. Jadi cikgu, lumen itu penting. Ya. Perlu sebut tempat itu dengan tepat. Dan salur darah itu ada dinding. Okey, ada dinding salur darah. Jadi dinding itu, cikgu lukis dulu. Dinding itu pun ada 3 lapisan. Ada 3 ni kita akan belajar. Ini panggil dinding. Secara am. Jadi dinding salur darah ini ada 3 lapisan. Cikgu guna biru sekarang. Yang pertama, di mana dia membentuk lumen ini, yang lapisan yang nipis ini dibentuk oleh lapisan epiderma yang nipis. Okey? Kalau ikut nama saintifik dia lah, kita panggil tunica intima. Kalau nak belajar betul-betul tunica intima. Tapi cikgu tak minta kamu sebut ini. Okey? Sebenarnya kalau ikut sepatutnya macam ni lah. Jadi kalau kamu tengok dalam buku teks kamu sekarang, kamu akan nampak di sini ada ruang kecil ni, nama dia panggil apa? Nama dia panggil endothelium. Bukan epidermis. Epidermis macam kulit kat luar. Ini kat dalam, salur dalam. Jadi kita panggil itu endothelium. Salur kulit juga, tapi kulit yang menghala ke dalam. Endothelium. Lepas itu ada satu lagi lapisan kat luar ni. Kalau arteri, dinding yang kedua ini yang pertama, yang kedua ini akan jadi lebih tebal. Cikgu ulang Kalau ini adalah salur darah untuk arteri, yang lapisan kedua ini adalah lebih tebal, jauh lebih tebal. Okey, yang dua ini tunica mucosa. Masuk. Sebenarnya dia otot lah. Otot apa itu? Otot licin. Kita ada otot rangka macam bicep, tricep cikgu. Otot kardiak kamu pun dah sentuh. Hari ini kamu sentuh otot licin. Ya. Otot licin itu apa? Otot licin ini ialah otot yang mengecut dan mengendur tanpa kawalan daripada kesedaran anda. Dia akan sendiri mengecut dan mengendur. Sendiri. Tapi pengecutan dan pengenduran yang dihasilkan oleh otot licin ini sebenarnya kecil. Dia kecil. Okey, dia tak sekuat macam otot rangka ataupun otot kardiak, otot jantung. Dan yang ketiga, tunica adventitia. Ataupun sebenarnya dia dibuat daripada tisu penghubung. English connective tissue. Jadi di sinilah kamu buat ulang kaji semula pada bab 2, tingkatan 4 ini bab 2. Tisu haiwan ada 4 ataupun manusia ada 4. Tisu untuk kulit, tisu untuk saraf, tisu untuk otot, tisu untuk menghubung badan, tisu penghubung. Ada tulang ke, ada darah ke, ada macam-macam. Termasuklah salur darah, tisu penghubung ni. Semua berada pada muka surat 178 ya, ada di situ ya. Okey. Jadi yang membezakan salur darah, kalau kamu tengok balik muka surat 179, arteri dan vena, perlu faham ya, arteri dan vena adalah dinding gentian kenyan ini ataupun yang dibuat daripada paling penting ialah otot licin adalah lebih tebal berbanding dengan vena. Okey. Dan lukisan ini mungkin ada sedikit yang salah faham lah. Kalau ikut vena mungkin lebih besar. Dia punya saiz keseluruhan. Tetapi secara perbandingannya, peratus otot
licin itu dalam salur darah arteri adalah lebih besar, tebal berbanding dengan vena. Vena itu adalah yang hantar darah balik semula kepada jantung. Arteri dia perlukan otot yang tinggi ini ataupun otot yang tebal ini, otot untuk memastikan darah dapat bergerak ke seluruh badan. Jantung mengepam, betul. Mungkin dia start pump, darah sampai ke dalam sel itu, ke kapilari, tekanan akan mula menjadi kecil. Jadi memerlukan tekanan tambahan yang dihasilkan oleh otot licin, mengecut, baru dia boleh bergerak secara menyeluruh ke seluruh badan. Jadi murid-murid, kalau anda tengok gambar raja ini, okey, gambar raja ini, yang sememangnya betul adalah arteri banding dengan vena, lumen arteri ada kecil, manakala vena adalah besar. Kenapa dia kecil ini? Untuk memastikan tekanan hidrostatik darah itu tinggi. Sebab dia nak hantar darah ke seluruh badan. Boleh faham ke tak murid-murid? Nah, tekanan tinggi. Manakala tekanan di vena adalah kecil. Siapa tak boleh ikut? Ya? Siapa tak boleh ikut? Mr. Tahar. Selamat datang, Encik Tahar. Encik Tahar. Okey ke tak? Okey. Okey. Jadi, apa yang menjadi nota penting untuk anda di sini adalah, cikgu, saya tahu kapilari itu adalah setebal satu sel. Setebal satu sel. Maksudnya dia nipis. Kalau dia lebih nipis, lebih kecil daripada lumen artery, patutnya tekanan darah dia sangat tinggi. Cikgu nak kamu highlight muka surat 179. Highlight rendah. Bukan sangat rendah, dia rendah pada kapilari. Cikgu, bukan ke diameter kecil, dia lebih tinggi. Kenapa kapilari banding dengan arteri, dia kapilari lebih kecil? Kenapa tekanan darah dia rendah? Ini soalan kebat, cikgu. Memang tak ada jawapan sekarang. Tapi cikgu akan minta kamu jawab masa akan datang. Dia memang ada di soalan kebat ya. Dia tak ada di sini tapi dia ada di tempat lain. Jadi kenapa tekanan dia rendah? Dia dah mengikut hukum fizik sebenarnya. Ada kait dengan fizik. Jadi, cikgu dah sebut untuk salur darah ini dalam gambar raja muka surat 178, dia perkenalkan secara pergerakan dia penting. Pentingnya untuk anda tahu gambar raja ini. Okey. Kamu akan nampak darah, tengok anak panah itu bergerak dari arteri ke kapilari ke vena. Antara kapilari dengan arteri ada arterio. Salur darah yang antara arteri dan kapilari. Saiz dia antara arteri dan kapilari. Dan istilah venule. Venule ataupun kalau English venule adalah antara kapilari ke vena. Ada salur yang lebih kecil sikit daripada vena. Okey, tapi lebih besar daripada kapilari. Itu panggil venule. Dan cikgu nak kamu lukiskan satu benda di sini. Mananya sel-sel badan anda. Okey. Lukis dalam ruang kecil ni, ada ruang kat sini kan. Kalau anda ada buku ni, lukiskan sel-sel badan. Nampak ke tak apa yang cikgu lukis? Nampak ke tak apa yang cikgu lukis murid-murid? Siapa boleh bagi cikgu respon? Ya, Cihang? Nampak. Nampak Ya, inilah sel-sel ataupun tisu badan. Sel-sel badan anda. Dan perlu faham bahawa tisu badan anda dikelilingi oleh benda alir interstis. Nanti kamu akan belajar. Ataupun benda alir tisu. Okey, yang merendamkan tisu badan. Itulah yang kita dah sebut sebelum ini persekitaran dalam badan. Persekitaran. Kalau akan pernah dengar lah.
Okey? Manakala dalam salur darah pun ada benda alir dia, kita namakan dia sebagai plasma. Untuk tisu badan, kita pun direndam, tisu-tisu badan di luar salur darah pun direndam oleh secair yang kita namakan sebagai benda alir intestis. Benda alir intestis. Okey? Penting sebab benda ini yang kamu perlu faham. Jadi bahagian yang depan ini akan mendapat makanan dan oksigen. Okey, bahagian depan ini yang akan mendapat makanan dan oksigen daripada salur darah, kapilari lah. Yang hujung itu akan mengeluarkan bahan kumuh seperti karbon dioksida, urea dan yang lain ke dalam salur darah semula. Yang depan terima, yang belakang buangkan bahan kumuh. Siapa tak boleh terima? Siapa tak boleh ikut? Murid-murid, siapa tak boleh ikut? Ada soalan ke tidak? Zheng Xiang, okey ke tak Zheng Xiang? Kalau tak boleh respon pun bagi cikgu raise up the hand pun boleh ya. Cikgu nak tahu je. Kamu masih ikut ke tidak? Zheng Xiang? Boleh. Boleh ya? Okey, baru suara pun bangun tidur je. Bagus-bagus. Tapi tak apa, yang penting ada masuk kelas. Jadi sekarang kita sambung ya murid-murid. Oh, jam. Silap. Jadi sekarang apa lagi yang kamu dah belajar hari ini murid-murid? Kita sambung ya. Untuk pembekuan darah. Pembekuan darah. Anda dah bersedia ke belum pembekuan darah? Ya. Ya hari ini dah bersedia ya? Bagus. Okey, jadi sekarang kita pergi ke pembekuan darah. Sorry. Cikgu dah bergerak lebih. Mekanisme pembekuan darah muka surat 183. Penting ya. Ya, platelet untuk beku darah. Semua faham? Saya tahu. Platelet beku darah. Tapi sebenarnya apakah fungsi platelet? Murid-murid, kalau anda tengok pada muka surat 183. 183. Tanya diri kamu sekali lagi, apakah yang berlaku apabila jari ke ataupun tempat lain kita ada luka terbuka. Ada luka terbuka. Darah itu keluar. Jadi, izinkan cikgu sekarang untuk gunakan kertas lain pula. Bukakan skrin kamu sekarang. Ya, cikgu nak terangkan pula. Andai kata ini adalah salur darah. Salur darah. Okey. Tiba-tiba ada tempat terluka. Okey, terluka. Jadi ada lubang terluka. Dah ada lubang di sini. Nampak lubang? Jadi sel-sel darah mula keluar. Ini yang kita kata luka itu kenapa berdarah. Sel-sel darah putih merah khususnya akan mula terkeluar. Khususnya sel darah merah lah. Jadi akan nampak merah. Cikgu ulang. Kalau ini adalah salur darah luka. Ini luka. Kau perlu tahu apa maksudnya luka. Maksudnya tempat terbuka. Ini salur darah. Isu dia senangnya. Bagaimana tempat yang ada luka ini, dia akan tertutup semula. Tertutup. Cikgu, senanglah. Platelet. Ya platelet. Tapi bagaimanakah tempat itu akan tertutup sendiri? Jadi murid-murid, pentingnya untuk anda faham. Apabila ada luka, okey, tengok gambar raja depan juga. Kalau ada luka, kita ada platelet. Kita ada platelet ya. Kalau anda tengok di sini, cikgu lukiskan dalam bentuk lain. Platelet dia datang sini buat apa? Dia tak mungkin nak tutup kat sini. Jadi apa yang berlaku? Ini yang kita nak faham sekarang. Jadi platelet akan berkumpul di tempat yang ada luka sekali lagi. Sini ada tempat luka. Apa yang dia akan buat?
Dia akan menghasilkan sejenis protein. Okey, murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa ya. Tengok muka surat 183 ini. Apa yang anda perlu faham sekarang adalah tengok gambar raja itu dulu, menghayati gambar raja itu dulu. Cikgu, gambar raja itu nampak ada sel darah merah. Ya. Sel darah merah, betul. Jadi cikgu, kamu nak cakap pembekuan darah ini bukan platelet saja ke? Ya. Bukan platelet yang menutupkan luka itu ya, tidak ya, bukan itu saja ya. Dan kalau kamu peka, cikgu zoom gambar sekarang, tengok pada skrin anda. Ya, ini adalah gambar yang kalau kamu tengok internet pun nampak. Kamu akan nampak ada benang. Benang itu, tengok ya, tengok gambar raja ya pada skrin kalau kamu nak tengok, cikgu zoom cantik dah pada, kalau buku teks tak nampak, buku teks E ini lagi jelas lah kamu boleh tengok. Nampak? Kamu akan nampak ada garis-garis putih ni. Semua ini. Jadi sebenarnya apa garis putih itu? Cikgu, platelet loh? Bukan. Itu bukan platelet murid-murid. Kamu akan nampak ada benang-benang ni. Nampak? Benang. Yang tutupkan pergerakan sel darah merah. Jadi apa yang berlaku sekarang, platelet akan berkumpul di luka. Okey? Akan berkumpul di tempat luka itu, tergumpal dan menghasilkan sejenis protein yang bernama thrombokinase. Thrombokinase. Okey, thrombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Tanpa kalsium dan vitamin K, thrombokinase dia tak boleh dan melakukan proses seterusnya. Dia akan tukarkan protein yang ada dalam darah kita yang bernama prothrombin yang tidak aktif, tak aktif menjadi aktif, thrombin. Dia akan jadikan protein yang aktif untuk buat apa? Untuk buat apa? Untuk tukarkan sejenis protein dalam darah kita juga, fibrinogen. Yang terlarut tadi aktif tak aktif, sekarang larut tak larut, menjadikan fibrinogen, protein larut dalam darah kepada fibrin yang tidak larut dalam darah. Cikgu, apa maksud cikgu? Saya tak faham lah. Saya faham. Memang biasanya murid kali pertama sebut, dia memang tak faham. Jadi cikgu ulang semula. Tujuan platelet datang adalah untuk dirangsang untuk menghasilkan sejenis enzim, protein enzim thrombokinase. Nama dia thrombo, kamu pun tahu dah. Nama enzim dinamakan sama ada berikut substrat ataupun hasil. Tindak balas enzim, substrat ataupun hasil. Jadi thrombokinase, enzim kinase. Thrombo maksudnya nama lah, thrombo. Prothrombin kepada thrombin. Jadi murid-murid, nak ingat itu senang saja. Tengok pada skrin depan, cikgu buat dalam bentuk yang senang. Platelet wajib ada, betul? Okey, dia akan menghasilkan thrombokinase di tempat luka itu. Jadi thrombokinase ini ambil thrombo ni, ingatkan dia akan menghasilkan prothrombin, tukarkan prothrombin tidak aktif menjadikan protein yang aktif. Ada syarat. Benda ni penting. Ada syarat. Maksudnya cikgu sekali lagi ini tidak aktif. Maksudnya dalam darah kita sentiasa ada prothrombin dan thrombin ni. Yang penting biasanya dalam prothrombin tak aktif. Sekarang jadikan dia aktif. Nah, jadikan aktif ini dia perlu ada, penting perlu ada kalsium dan vitamin K. Tanpa dua-dua ini, tindakan ini pun dia tak akan berlaku. Thrombin ini akan tukarkan, dalam darah kita ini ada sejenis protein yang larut dalam darah. Cikgu, apa itu protein larut dalam darah ini? Dalam benda alir ke plasma ni? Okey, macam ni lah. Murid-murid, pernah main mukus hidung kamu ke tak?
Pernah main muka hidung kamu ke tak? Keluarkan. Pernah ke tak? Siapa? Pernah. Pernah kan? Tahan ni kan, mesti ada punya. Letak dalam air, apa akan berlaku? Pernah siapa di sini tak pernah ada panggil apa ya, zaman kekanak-kanakan. Maksudnya masa ke zaman kanak-kanak, biasanya kita memahati tau. Kita main, kita nak cuba faham. Dia sekarang kamu akan kata, ya cikgu, kotornya. Tapi cikgu sentiasa tanya murid, pernah ke tak pernah kamu keluarkan hidung? Keluarkan? Yalah, dia kalau kering, dia akan kering kan? Letak dalam air. Oi, dia akan jadi macam secair, tapi dia macam ada dalam air. Betul ke tak? Tapi kalau sentuh nak pegang dia tak boleh. Macam telur putih. Setuju ke tak? Cikgu nak tanya. Setuju. Ya, saya tak Hamid setuju. Adilah, setuju Adilah? Adilah? Setuju. Setuju. Pernah buat tak tu? Ciang, pernah buat ke tak? Ciang? Tak. Tak pernah kan? Okey, tak apa. Cikgu tak doakan kamu kena semah ni tak. Tapi lain kali kalau kamu ada hingung, keluarkan kan. Yelah kalau warna kuning jangan lah. Itu pun cikgu rasa kotor. Tapi yang tidak berwarna itu. Biasanya malam lepas tidur bangun itu adalah. Okey? Kamu letak dalam air. Ataupun sebelum letak air biar dia kering dulu kat tangan. Okey, kamu akan nampak dia kering. Okey? Jadi putih sikit tak apa. Letak dalam air. Dia larut dalam air. Betul ke tak? Tahap betul ke tak? Tahap? Tahar, betul ke tak dia larut? Betul. Tak, dia larut kan? Betul kan? Kalau tak boleh terima, bayangkan telur putih. Hari ini, boleh ya telur putih? Hari ini, telur putih? Egg white, can or not? Hari ini? Tak. Tak boleh? Tak boleh bayang? Telur putih dalam air? Can. Can lah? Bukannya masak, cikgu tak minta kamu masak. Kalau masak dia akan jadi putih lah. Putih telur itu cerita lain. Cikgu nak kata telur putih yang mentah, the egg white you put straight into the water. That's why you notice, kamu akan perasan bahawa dia akan macam hilang dalam air tapi kamu masuk tangan kamu ke dalam, dia memang ada di situ. Dia ada di situ. Larut, dia larut. Dia sebenarnya ada istilah lain untuk keadaan macam tu. Bayangkan darah kita ada protein. Yang macam itulah protein. Jadi antara dia protein sekarang, itu nama dia fibrinogen antara dia. Untuk telur putih dia nama lain, globulin, cerita lain. Tapi sebenarnya cikgu nak bayangkan, protein larut dalam air. Jadi fibrinogen dia larut. Biasanya dalam keadaan larut dalam darah. Disebabkan oleh protrombi, dia akan tukar kepada fibrin. Yang tak larut. Ungu jadi dia akan mula membentuk jaring. Okey, ini fibrin. Cikgu ulang, yang ungu ini apa? Siapa boleh sebut ungu ini apa? Ungu itu ya apa? Fibrin. Ungu di tempat luka itu ya fibrin. Jadi dia akan membentukkan jaring, maka sel-sel darah merah yang ada di luka ini yang asyik nak keluar di sekarang, dia akan macam terjerat. Dia akan mula terjerat. KAI, boleh faham tak KAI? KAI. Ini ada sel-sel darah merah akan mula terjerat. Jadi kalau anda peka, maka kamu akan tahu bahawa di tempat luka biasanya yang kering, luka yang kering, warna dia merah, betul ke tak? Luka yang kering itu mula dengan merah, lepas tu dia jadi merah. Adakah tak itu ialah platelet semata-mata? Siapa nak jawab soalan ni? Adakah tak itu? Jawapan dia tak. Bagus. Dia bukan platelet ke semata-mata di situ Jangan salah faham Disebabkan fibrin, dia tutupkan luka itu dengan jaring, masa ada tempat ruang kosong itu, sel-sel lain darah dia akan berkumpul di situ, kering di situ. Kering. Jadi dia akan tukar jadi hitam. Cikgu, yang keluar nanah ke kuning itu apa? Nanah warna kuning ke putih itu lain. Kalau tempat luka kamu kotor, ada jangkitan kuman ke ataupun bakteria, maka sel darah putih akan bertindak di situ untuk makan, bersihkan tempat itu. Itu yang akan berlaku jangkitan ataupun nanah, pembentukan nanah. Itu cerita lain. Itu pasal luka,
Kalau kamu dah jatuh ada luka kecil, apa yang kamu perlu buat pertama sekali? Guna air basuhkan supaya kotoran itu hilang dari luka, biar badan kamu yang buat kerja dia. Jadi maksudnya platelet datang, menghasilkan thrombokinase, mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Dengan kehadiran vitamin K dan juga kalsium, trombin akan tukarkan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin yang akan tutupkan luka itu sekali dengan sel-sel darah merah. Itu ya, kalau kamu tengok gambar aja itu, ya sel-sel darah merah itu ditutup supaya dia tak keluar daripada luka itu. Maka, okey, gariskan di situ 183. Okey, tulis gariskanlah fibrin ialah gentian protein, betul. Dia tak larut itu betul lah tu. Bulatkan tak larut tau. Dia sejenis gentian protein berbentuk berbenang, membentuk jaringan untuk menjerat eritrosit dan menutup luka. Jadi tempat itu akan ditutup, lukanya, darah akan hilang daripada keluar. Maksudnya darah itu tidak akan keluar lah. Dia kekal di dalam salur darah. Apa yang cikgu sebut hilang itu masalah lah. Maksudnya elakkan daripada keluar. Sebenarnya dah elakkan darah keluar daripada luka. Siapa ada soalan? Murid-murid siapa ada soalan? Chen Xiang, okey Chen Xiang. Chen Xiang boleh ke tak Chen Xiang? Boleh. Okey, thank you. Alia Syafia, boleh tak? Boleh. Okey ya. Jadi kalau anda tengok di sini sekali lagi, muka surah 183 ni atas ya. Mengapakah darah perlu membeku pada tempat luka? Okey, kenapa ya? Pertama, menghentikan kehilangan darah. Betul tu. Ini yang pertama. Dia juga untuk berfungsi mencegah kemasukan mikroorganisma. Ini nombor 2. Kepentingan tau. Jangan kata, cikgu, darah keluar masuk itu okey je mas. Saya tak ada masalah pun. Bayangkan luka itu sekarang apa-apa lagi ada banyak macam penyakit di luar. Sebenarnya luka itu adalah tempat yang paling bahaya. Kalau cikgu letakkan virus HIV, AIDS yang boleh membentuk AIDS. Kalau cikgu letakkan virus HIV ke tempat luka kamu, memang kamu akan dapat AIDS lah. Okey, jadi tempat luka itu sememangnya perlu ditutup. Tempat yang paling senang mendapat jangkitan apa-apa virus ke bakteria boleh masuk. Mencegah sekarang disebabkan pembekuan darah, dia mencegah kemasukan mikroorganisma. Dan tekanan darah juga boleh dikekalkan. Ya. Darah tak keluar, maka tekanan darah dalam badan akan kekal. Kalau luka itu besar, darah tak henti-henti keluar. Cihang ialah BSM kan? BSM kan? Ya. Ya, kalau darah yang banyak keluar secara tiba-tiba, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? First aid. Ya, apa akan berlaku? Shock, good. Istilah itu panggil shock. Jadi orang itu akan hilang darah banyak, dia akan terus pengsan. Okey, sebab dia akan menurunkan tekanan darah ke paras yang bahaya dan orang itu boleh meninggal. Shock itu maksudnya kamu pengsan itu ada satu refleksi badan supaya anda kurangkan pergerakan. Maka kurangkan darah itu keluar. Memang darah tengah keluar lah. Dia nak kamu baring supaya tak boleh buat apa-apa. Biar itu darah itu ada masa sikit lagi untuk kering di tempat luka. Tapi kalau luka itu besar dan dalam, susahlah. Baring, pengsan saja, terus meninggal. Okey? Siapa ada soalan? Pembekuan darah? Tak ada kan? Jadi sambung ya. Apakah isu kesihatan yang berkait dengan pembekuan darah? Murid-murid, cikgu nak kamu
gariskan istilah muka surat 184 ni penting Bahan anti gumpal, gariskan. Bulatkan heparin. Okey, heparin. Cikgu, kenapa saya perlu ingat heparin ni? Murid-murid, siapa di sini boleh jawab soalan ini dulu? Manakah ataupun namakan sel darah putih yang bertanggungjawab untuk menghasilkan heparin? Kalau cikgu tanya macam tu, ingat ke tak? Sel darah putih ataupun leukosit yang berfungsi untuk menghasilkan heparin. Jawapan kamu ada 5 pilihan. Antara dia neutrophil, basophil, eosinofil, limfosit dan juga monosit. Mana satu yang kamu akan pilih? A, B, C, D, E. Neutrophil, basophil, eosinofil, limfosit dan juga monosit. Kamu akan pilih yang mana satu? Kalau kamu lupa, cikgu sarankan kamu sekarang mesti ingat tahu. Jangan kata kamu tak tahu ya, benda ini perlu tahu dah. Dia lain sebab kamu ambil biologi. Kalau kamu tengok muka surat ke 177, jawapan ada di sini. Apa cikgu cakap? Neutrophil, eosinofil, basophil, limfosit dan monosit. Perlu pilih. Okey? Kalau kamu tengok pada muka surat 177 ataupun pada skrin, apakah nama sel putih itu? Siapa nak cuba jawab? Basophil. Good, basophil. Jadi, sekali lagi, hafalkan fakta. Cikgu, perlu hafal banyak ke? Okey, murid-murid. Biologi dia macam ni lah. Kalau kamu tak hafal, bagaimanakah kamu nak terangkan sesuatu benda itu dengan betul? Sains atau biologi, apa-apa lagi kamu nak jadi doktor contohnya, kamu perlu berasaskan kepada fakta tau. Kamu bukan berasaskan kepada, oh saya dengar orang cakap. Tidak, kamu perlu mengikut buku. Buku mana yang tulis macam tu. Okey, seperti kalau untuk mereka yang belajar agama pun ya, bukan ustaz cakap, patutnya kamu sebut Quran mana, bahagian mana yang sebut ataupun hadis mana yang sebut. Okey, ikut buku. Sebab manusia kalau ikut orang, dia boleh melakukan kesilapan. Jadi kamu perlu belajar khususnya merujuk buku. Mampu pergi ke muka surat untuk mencari jawapan paling minimal. Ini mula-mula dia. Okey? Jadi heparin ini bahan anti gumpal. Kenapa penting? Bayangkan darah kalau membeku dalam salur darah yang tak ada luka. Dia dah sebut sebelum ni. Kalau darah membeku dalam salur darah yang tak ada luka, bahaya ke tak bahaya? Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Bahaya. Jadi apakah nama untuk darah, salur darah yang sumbat disebabkan pembekuan darah, bukan sebab lemak ya. Lemak itu tadi cikgu dah tulis, nama sebutan itu panggil atherosclerosis, itu lain. Tapi kalau salur darah, ini salur darah, lumen dia sumbat disebabkan pembekuan darah. Cikgu guna hitam. Bayangkan dia sumbat. Bukan plak ya. Dia panggil thrombus. Okey? Plak itu lemak. Ingat ya, itu cikgu cakap sepatutnya belajar pada bab sebelum ini, pencerna makanan. Hari ini sekarang, cikgu memang nak sebut trombosis, dia lain dengan atherosclerosis. Sebabnya, dia sumbat bukan sebab lemak. Dia sebab darah beku. Kenapa boleh terjadi? Sebab heparin tidak cukup. Basophil tak aktif ke ataupun bilangan basophil kurang. Jadi, kalau trombosis itu berlaku, dia boleh menyebabkan kerosakan dalam salur darah. Okey. Ataupun pengaliran darah terlalu perlahan. Ya, boleh menyebabkan sakit jantung dan juga stroke juga. Tapi benda ini jarang berlaku. Tapi ada. Okey, macam mana dia boleh berlaku trombosis ini? Ada banyak sebab. Contohnya, baca sebelah kiri. Okey, cikgu buka skrin sekarang. Taha, boleh baca ke tak sebelah kiri ni? Apabila anda duduk terlalu lama, risiko trombosis dalam kaki boleh meningkat. Pastikan anda menggerakkan kaki anda sekali-sekala. Nampak ke tak? Jadi perlu faham, itu trombosis. Kita kata kalau kaki kamu kebas, gatal-gatal macam digigit semut, sesemut. Trombosis. Dia lebih ke trombosis. Ya, kadang-kadang juga disebabkan atherosclerosis, tapi itu jaranglah.
Jadi untuk kita perlu banyak bergerak ya. Dan kalau darah beku itu diangkut oleh aliran darah, maksudnya darah beku itu dia tak lekat pada satu tempat, dia bergerak seluruh badan. Dia akan tengok tempat mana sesuai, nanti dia akan henti, itu masalah. Takut dia henti kat otak menyebabkan stroke juga. Jadi kalau dia bergerak dalam aliran darah, kita panggil embolus. Okey, penyakit itu panggil embolism. Sekira embolus tersekat di dalam saluran darah yang terlalu kecil, aliran darah akan terhenti. Itu pasal kita disarankan supaya adakan cara hidup yang aktif, bukan duduk saja, bukan duduk di situ saja. Okey, murid-murid, penting ya. Itu pasal ramai orang yang meninggal tiba-tiba ya, belum faham ya. Dan juga sekarang kalau kita tak ada pembekuan darah yang betul, mekanisme pembekuan darah yang sihat, maka nama itu panggil hemofilia. Hemofilia menghalang darah membeku. Dia merupakan penyakit keturunan. Jangan risau, kita akan sebut benda ini pada tingkatan 5 kalau sempat juga mengajar juga. Genetik ya, keturunan. Gariskan dan bulatkan kekurangan faktor pembeku dalam darah. Maksudnya pendarahan tidak akan berhenti. Dia akan berlaku secara berlebihan. Lelaki tak ada masalah. Yang takutnya ialah perempuan. Perempuan yang ada hemofilia perlu faham bahawa anda kalau bersalin anak, khususnya bersalin anak, melahirkan anak, itu yang menyebabkan kehilangan darah yang banyak, maka kamu mungkin mati. Jadi perlu makan ubat supaya pembekuan darah berlaku sendiri. Kalau tidak, selepas bersalin, kamu akan hilang nyawa kamu sebab hilangkan darah yang banyak. Jadi bersedia ya. Memang kita akan buat pembentangan, tapi bukan yang inilah. Cikgu akan membentangkan secara am nantilah masa akan datang. Tapi setakat sekarang, siapa yang tak faham untuk mekanisme pembekuan darah? Ada soalan ke tak? Sebab cikgu nak tamatkan kelas pada 9.15 ini. Okey. Dan anda akan buat pembacaan ataupun penulisan nota sendiri. Cikgu nak pantau pun tak boleh sebab benda ini kan kita sekarang PDPR, nak sema pun susah. Okey, siapa ada soalan? Murid-murid? Siapa ada soalan? Okey. Cikgu tanya secara rawak juga ya. Kai, ada soalan tak? Malia, ada soalan? Tak ada ya? Malia ada soalan tak? Boleh ikut tak Malia? Tak ada. Ada ya, boleh ikut? Boleh. Okey, kalau macam itu, cikgu nak minta izin sekali lagi semua orang bukakan kamera anda untuk mengambilkan screenshot kehadiran. Ya, sila buka kamera sekarang dalam kiraan 5. Sila buka. Kai, Cihang, Adila, Harini, Tanjun Lim, Alia Syafiah, Malia, Chen Xiang, Chun Lim. Buka kamera. Kalau malu ambil buku halang pada kamera pun tak apa. Nanti buka kamera je. Dalam kiraan 3, 2, 1. Hari ini, Malia, Alia, buka. Chen Xiang, Chun Lim, sila buka. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, itu saja. Sabar ya. Cikgu nak bagi tahu sekali lagi. Bersedia untuk menjawab kuis objektif untuk bab 1 hingga bab 7 ya. Itu tema 1 lah. Cikgu nak perbaikikan kamu punya markah PBD kamu. Okey, jadi minta bersedia jawab dalam Google Classroom. Maka itu cikgu akan update dalam grup juga. Kamu akan tengok sendiri. Jadi tak ada isu kamu kata, cikgu kamu bagi saya band 2, mesti cikgu tak suka saya. You bagi dia band 4 sebab kamu suka dia. Tidak. Okey, jadi semua benda kita ikut evidence ya. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih semua. Kita jumpa masa akan datang ya.